Bersamamu minggu ini, kami tiba di Pekan Gerik yang terletak di negeri Perak, Darul Ridwan. Rintihan keluarga Asnaf ini menarik perhatian kru bersamamu untuk menyelami kisah kehidupan mereka. Pasangan Abdul Talib Mat Yusof, 57 tahun, dan Nurul Farhana Abdullah, 34 tahun, diuji dengan kesihatan anak bongsu mereka. Putri Lidiana Aisyah, 7 tahun, disahkan mengalami masalah saluran usus sempit sejak dia dilahirkan. Ujian demi ujian terpaksa keluarga kecil ini tempuhi. Baik, pembedahan dari peringkat awal ini doktor kata untuk memotong usus dia mengecil dan anak Pak Tin ni tak boleh menerima makanan. Bila makan je muntah, bila minum susu je muntah. Jadi terpaksa di operation lebih awal lah. Dan anak Pak Tin ni dilahirkan dengan umur yang pramatang lah. Putri bongsu daripada 3 beradik ini telah menjalani 3 kali pembedahan usus. Namun apakan daya, derita yang dialami Aisyah seakan tiada kesudahannya. Dia bakal menjalani pembedahan usus buat kali keempat pada penghujung tahun ini. Kos rawatan yang mencecah RM5,000 membuatkan Abdul Talib dalam dilema. Perkembangan anak pakcik ni mengikut kata doktor, dia akan dioperasi untuk kali keempat lah. Jadi untuk kali 4 ni, insyaAllah kalau diizinkan Allah, doktor menyarankan operasi. Kita kena buat operasi dua belah lah, sebelah dalam dan sebelah luar. Jadi sebelah dalam dia akan tutup stoma tu dan sebelah luar diganti dengan kulit yang baru. Mungkin luarannya Aisyah tampak sihat. Namun siapa sangka anak ini terpaksa menanggung derita untuk sekian lama. Banyak aktiviti Aisyah terbatas kerana kesakitan yang kerap kali menyerangnya. Jika dibiarkan tanpa pembedahan, Aisyah mungkin akan mengalami kekejangan otot mahupun sawan. Sekarang ni penyakit yang dialami ni memang sentiasa kena pantau sebab air bisa yang keluar dari perut dia tu daripada kecil sampai sekarang setiap 3 jam kita kena buat rawatan. Kecuali di sekolah. Di sekolah ni kita gunakan satu alat yang plastering tu yang lebih mahal lah, yang tahan 6 jam. Itu yang agak perbelanjaan tu agak tinggi lah. Usia yang semakin meningkat membuatkan kudrat Abdul Talib tidak seperti dahulu. Dia perlu kuat untuk mencari rezeki bagi membiayai kos rawatan Aisyah yang sangat tinggi. Menurut Abdul Talib, Aisyah perlu mendapatkan rawatan daripada 3 orang pakar perubatan yang berlainan. Kos untuk rawatan ni cuma kos sebab kita di hospital kerajaan. Cuma kos kita kalau kita seminggu di Kuala Lumpur, kita kena ada tempat tinggal lah. Tempat tinggal, kos makan, kos rawatan. Kalau pergi HKL tu sekali pergi tu dah tentu menelan belanja lebih kurang dalam RM2,000 lah. Dan kos-kos lain tu melebihi daripada itulah. Rasanya keperluan untuk kita nak mencari satu kos perbelanjaan untuk ke hospital tu kurang mampulah. Keadaan kesihatan Abdul Talib yang tidak mengizinkan menjadi penghalang untuk dia bekerja keras. Dia juga menderita penyakit diabetes dan masalah otot saraf yang memerlukan rawatan lanjut. Namun, masalah kewangan yang menimpa keluarga, Abdul Talib terpaksa berusaha. Saya sekarang ni pun mengalami satu penyakit pada diri saya lah. Saya mengalami 3 penyakit lah. Diabetes, dah sampai tahap kena insulin lah.
dan makan ubat kena teratur. Kemudian dari segi urat, saraf saya ni dah tak berfungsi dengan baik. Jadi untuk melakukan kerja-kerja yang agak berat tu sukar sikit lah. Jadi bagi diri saya pun saya kena satu kos untuk merawat, dan perbelanjaan untuk saya kena ada lah. Setiap ibu bapa pasti mendambakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Namun apakan daya, inilah ujian buat puteri bongsunya. Bahkan, mereka tidak tahu bagaimana dengan nasib Aisyah suatu hari nanti. Bagi mereka, selagi diri terdaya, mereka pasti akan mencari penawar buat anak ini. Untuk masa-masa yang akan datang, doktor yang bagi tahulah, doktor tidak mendapat satu kepastian selepas operasi kali 4 ni sama ada berterusan untuk operasi kali kelima, kemungkinan besar akan berlaku atas sebab-sebab yang kita katakan mungkin penyakit tu tak sepenuhnya pulih. Sekarang ni penyakit yang dialami ni memang sentiasa kena pantau sebab air bisa yang keluar dari perut dia tu daripada kecil sampai sekarang setiap 3 jam kita kena buat rawatan. Walaupun nasib belum menyebelahi Aisyah, namun abangnya Muhammad Putra Bazli 11 tahun dan kakaknya Putri Umairah 9 tahun sering memberikan semangat buat dia untuk terus belajar. Kebiasaannya, Aisyah tidak dapat menghabiskan waktu persekolahan. Kalau kita lambat operasi, kesan daripada luka yang terdapat pada perut dia tu, memang ke sekolah pun susahlah sebab dia setiap 3 jam, macam mana pun kita kena cuci dia punya luka tu. Kalau di sekolah kadang-kadang cikgu datang, cikgu telefon suruh pergi, ambil dia bawa balik dan kita cuci dekat rumah. Kadang-kadang berlaku juga benda tu sebab di sekolah dia melebihi 6 jam kan. Jadi benda-benda tu luar jangkaan dia akan berlaku lah. Setiap pagi, Abdul Talib akan keluar bekerja untuk bercucuk tanam atau menjaga lembu milik rakannya. Kerana faktor fizikal yang dimamah usia, dia tidak dapat melakukan kerja-kerja berat. Kerja kampung yang mampu dilakukannya ini akan dibayar upah RM400 sebulan. Bagi diri saya lah, saya dah sampai peringkat umur yang usia warga emas lah. Saya melakukan kerja-kerja di kampung ni, menternak lembu, bertani dan sebagainya, kerja kampung lah. Kerja kampung yang sekadar untuk cukup untuk makannya lah. Biar diuji pelbagai liku kehidupan, Abdul Talib bersyukur dikurniakan anak-anak yang memahami keadaan mereka. Apa sahaja yang dihidangkan, mereka sama sekali tidak pernah merungut. Adakala Abdul Talib kecewa kerana tidak dapat memberikan anak-anaknya keperluan yang secukupnya. Namun dia percaya, suatu hari nanti pasti ada rezeki buat mereka. Bagi anak-anak yang lain tu, mereka fahamlah situasi saya sekarang ni. Kadang-kadang permintaan mereka tu agak tinggilah. Dari segi perbelanjaan sekolah, kadang-kadang cikgu dia nakkan baju tambahan, t-shirt dan sebagainya kan. Jadi anak-anak ni dia faham situasi kita sekarang ni, dia tidak menekankan sangatlah dari segi kehidupan yang mewah lah. Anak-anak faham situasi ni. Derita yang dialami Aisyah mungkin ada penawarnya. Dengan harapan Aisyah akan sembuh,
pelbagai rawatan moden dan tradisional telah dicuba. Kini, Abdul Talib sangat menitik beratkan penjagaan makanan Aisyah supaya ia tidak mendatangkan komplikasi lain. Kemungkinan untuk sembuh tu kita berserah pada Tuhan lah. Sebenarnya benda ni atas ikhtiar kita. Sama ada kita kawal pemakanan dia dari segi benda-benda yang alergik tentang luka ni macam udang, sotong, kerang kita tak boleh bagi makan lah. Kalau kita tak tukar, bila dia dah makan, makanan yang dia makan tu dia akan keluar mengikut saluran yang tak tertutup tu. Jadi benda tu akan berbau lah. Bau masam dan sebagainya lah. Abdul Talib turut melakukan pekerjaan lain bagi menambah pendapatan sampingannya. Sekiranya kesihatan mengizinkan, Abdul Talib akan mengikuti rakannya mencari kayu di hutan. Jika tidak, dia hanya akan menyiapkan tempahan pelanggan di bengkel. Kadang-kala untuk mencari satu pendapatan yang lebih sedikit lah, saya terpaksa ikut kawan, masuk hutan, cari kayu dan kita create lah kayu tu sama ada kita nak buat perabot ataupun kita nak guna buat perabot-perabot lain lah. Tengok pada keadaan lah. Kadang-kadang kawan saya panggil untuk bantu dia buat perabot ni, kita pun tak dapat tunaikan dia punya ajakan tu sebab dari segi kesihatan kita pun tak larat dah nak masuk ke hutan, cari kayu kan. Sekadar yang mampu je. Aisyah turut mempunyai masalah pembelajaran dan ditempatkan di kelas pemulihan khas. Mujurlah kakaknya, Umairah, banyak membantu Aisyah yang seringkali ketinggalan dalam pembelajarannya. Menurut ibunya, Umairah amat memahami keadaan yang dialami adiknya. Dari segi penerimaan pembelajaran ni agak slow lah, agak lambat lah. Cuma dia dapat 50% daripada murid-murid lain lah. Jadi cikgu sarankan dia diasingkan tempat pembelajaran tu daripada kanak-kanak biasa kepada kelas yang lebih kepada pemulihan lah. Dia lebih kepada pendidikan daripada abang dan kakak dia untuk homework lah. Jadi homework ni abang dia dengan kakak dia memberi tumpuan sepatutnya ajar adik dia supaya tidak ketinggalan di sekolah. Kemungkinan untuk sembuh tu kita berserah pada Tuhan lah. Kalau kita lambat operation, kesan daripada luka yang terdapat pada perut dia tu memang ke sekolah pun susah lah sebab kalau kita tak tukar, bila dia dah makan, makanan yang dia makan tu dia akan keluar. Jadi benda tu akan berbau lah. Besar harapan Abdul Talib untuk melihat anak-anaknya berjaya suatu hari nanti. Namun dia akur, mungkin ini suratan takdir buat putri bongsunya, Putri Lidiana Aisyah. Pun begitu, Abdul Talib sangat mengharapkan penderitaan yang dialami Aisyah selama ini mampu disembuhkan pada kadar segera. Mengikut kajian doktor yang pakcik tahulah, untuk jangka masa panjang, anak saya ni dia memerlukan satu rawatan yang berterusan. Maksudnya, appointment dia tu takkan habis. Walaupun dia dah sihat, doktor akan terus membuat pemantauan sampailah dia ke tahap yang doktor katakan betul-betul sihat dan pulih, barulah kita putuskan sama ada perlu buat rawatan atau tidak. Setiap hari, Aisyah meringik menahan kesakitan. Dia tidak boleh duduk terlalu lama atau bergerak terlampau aktif. Aisyah hanya bergantung kepada ubat tahan sakit. Namun ubat ini bagaikan tiada kesan untuk menghilangkan sakit yang dirasai. Kebiasaannya kalau kita bawa dia ke mana-mana lah, contoh pergi taman rekreasi dan sebagainya, pergerakan dia tu agak terhad lah sebab dia terpaksa memegang dan menahan kesakitan tu
pada perut tu dan tangan dia sentiasa di perut. Jadi agak sukar lah kalau kami nak buat dia berjalan pergi ke supermarket dan sebagainya lah. Terutama sekali untuk buat pergerakan dia di taman-taman permainan kanak-kanak tak boleh. Assalamualaikum. Sudah menjadi tanggungjawab penaja utama bersamamu, syarikat Faiza Sendirian Berhad hadir menghulurkan bantuan. Sumbangan yang diwakili penolong pengarah pemasaran Abdul Halim Abdullah dan pegawai pemasaran Muhammad Sholihin Ismail untuk menyampaikan bantuan berupa wang tunai dan pelbagai barangan asas keluaran Faiza seperti beras, sos dan rempah ratus. Semoga dengan sumbangan ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban Abdul Talib sekeluarga. Patih, ini sedikit sumbangan daripada syarikat Faiza untuk keluarga Patih. Moga dengan sumbangan ini dapat meringankan beban Patih dan sekeluarga dan meringankan sikit kos rawatan anak Patih lah. InsyaAllah. Semoga Puan Faizah diberikan satu kesihatan tubuh badan yang baik. Amin. Terima kasih. Okey Patih, ini buku riwayat hidup saya punya bos, Puan Hajah Faizah. Dalam ni dia ada menceritakan tentang bermulanya perniagaan dia. Dia bermula dengan modal RM4 sampai dia berjaya sekarang. Moga dengan apa yang ada dalam ni Patih dapat membaca, moga satu hari nanti Patih boleh berjaya macam saya punya bos lah. Harapan saya pada masa depan ni, saya mengharapkan satu imbuhan yang baiklah supaya anak saya ni diberi satu kesembuhan yang baik dan menjalani kehidupan seperti kanak-kanak biasa di luar sana. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada hari ini dari segi mencari satu kos sara hidup untuk membelanjakan satu keuangan bagi dia, kita terpaksa kena cari untuk mendapatkan satu semangat bagi dia untuk hidup. Segala perit getir sanggup Abdul Talib lalui. Jauh di sudut hati, dia ingin melihat puteri bongsunya, Aisyah, sihat seperti anak-anak yang lain. Dia percaya berkat usaha dan doanya selama ini pasti akan ada ganjarannya. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak seribu. Setiap langkah perjalanan